Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserlah poso itu. Payah waktu jawab salam. Yusah itulah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang bahagia Datin Sri Arida binti Abdul Razak, pengerusi Puspanita Cawangan Kementerian Pengajian Tinggi. Seterusnya Puan Nurul Akmam binti Sumiran, Ketua Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, dan juga Encik Muhammad Nawar Faik bin Muhammad Noh, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para pegawai kanan dan kiri yang dikasihi sekalian. Dia ada pegawai kanan, kiri pun ada. Cuma yang kiri jarang dia sebut. Hari ini saya sebutlah. Apapun hari ini ceramah kita ni berkisar lagi tentang puasa. Cuma ni kementerian yang pertama lah berani masukkan perkataan raya dalam tajuk tu. Jadi makna kata suasana itulah kan, bila dah masuk pertengahan Ramadan dia dah berani dah tu. Dia dah berani dah masuk perkataan raya. Saya nak ingatkan semua, kita ni berbeza dengan budak-budak tau. Budak-budak yang sekolah rendah tu. Budak sekolah rendah tu dia tengok jam tak bergerak. Aduh, bila lah nak berbuka? Bila lah nak buka ni? Mama, dia kata, Mama. Putrajaya. Mama lah mengangado, mau mak kampung nol ni, bondo. Kampung mana? Parit sulung ni lah. Kampung mana? Parit salam. Kampung-kampung lah Mama. Tak apalah, dah biasa. Mama, lama lagi ke nak buka? Tak lama nak, 7 jam je lagi. 7 jam. Pada budak tu lama 7 jam tu. Kan? Kemudian masuk sekolah menengah, kerja rumah dah banyak, homework, assignment nak peksa. Jadi dia rasa cepat nak berbuka. Tapi lambatnya raya. Tapi masuk kategori kanak-kanak seperti kita yang berada dalam Dewan Zakbar ni. Baru je hari tu raya, dah nak raya balik. Macam tu lah. Tu yang brand tu. Letak tajuk dia tak puasa tapi beraya. Tajuk dia. Kan? Tapi jangan salah faham. Nabi pernah sebut, kalau kamu hidup waktu pagi, jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup hari ni, jangan cita-cita hidup esok. Hiduplah seadanya. Ada orang tempah baju kat kedai Cina tu. Awal-awal dah tempah, sebab Cina pun pandai sekarang. Masuk Sakban tak terima lagi, dia kata. Dia pun main bulan Islam kan ni, Cina ni. Kan, masuk Sakban tak terima lagi tau, dia kata. Jadi bila dah siap baju kita, baju siap, kita pun try awal Ramadan dah siap, kita pun try apa. Baju ni kalau aku pakai pagi raya ni, buntang mata orang tengok. Cantik gila, fashion terkini, syak lampu lip lap. Nyala. Kan? Persoalannya, confirm ke hidup lagi pagi raya nanti? Tu soalan dia. Bila masa makin cepat berlalu, tu tanda apa? Tanda apa? Nak mati. Kan kurang sikit gelak tu bila sebut pasal mati tu kan. Ya, jangan kita terlupa memori 2 tahun lepas. Pada awal tahun 2019 berpapan-papan baju ditempah. Bila dah tempah siap, gila lawa baju aku ni, bang, baju kita cantik dah duduk pasang. Sekali PKP.
Ambil gambar masuk dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baru ke tidak, atau gambar lama orang tak tahu. Nampak tak? Tu antaranya lah. Jadi pengajaran untuk kita. Jadi macam mana orang yang tak puasa tapi beraya ni? Macam mana cerita tak puasa tapi beraya? Yang pertamanya kita tengok falsafah puasa. Kita puasa ke tidak? Soalannya, puasa ke tidak? Soalan ni. Puasa ke tak? Berani nak raya, puasa pun tak cukup. Contohlah. Contoh. Tapi maksudnya betul yang puasa tu betul ke puasa? Soalan dia. Maknanya bila kita berpuasa ni, sepatutnya lah kalau kita tengok, kita nak mengejar apa? Puasa tu apa? Faham ke tak puasa? Puasa tu tak makan lah, puasa dah tu. Dia kata. Confirm ke? Anak-anak tanya, Mak, kenapa kita kena puasa? Apa jawapan kita? Kenapa kita kena puasa? Macam tu lah. Koma. Tiba-tiba oksigen tak sampai ke otak. Tiba macam tu aja. Kan? Dah. Kalau anak tanya, kenapa kita puasa? Kadang mak ni malas nak pening kepala. Orang lain puasa, kau puasa je lah. Banyak cerita. Mak, kenapa kita kena puasa? Kau ni Islam ke tidak ni? Mak dia tanya balik dia Islam ke tidak? Kan? Macam mak dia tak pasti pula dah agama budak tu. Kan? Kenapa kita kena puasa, mak? Sebab Allah suruh. Macam tu lah jawapan dia. Sebab Allah perintahkan. Tapi soalan anak kita tidak akan berakhir di situ. Bila? Anak kita tanya, bila? Dah lama dah. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Johor, tak sebut orang Melaka, orang Perak. Dia tak sebut orang-orang kat KPT. Dia tak sebut orang yang meniaga kat luar atau yang jorit tempat Samsul Debat. Warning lah pula aku tadi tu. Kan? Ustaz. La ilaha illallah. Budak ni buat apa kerja ni? Pakai baju Puspanita lah tu. Ayo, sah betul lah. Macam nak tanya, kau puasa tak ni? Macam nak tanya lah kan. Dia punya energi tu lah kan. Tak apalah, dia excited. Dia macam saya kat Makkah tu lah, excited kan tu lah. So debat, tengah tawaf dia ambil gambar. Kau agak-agak lah. Dia nak ambil gambar sebab apa nak ambil. Tengah-tengah tak Arab. Tu yang best tu nampak. Kan tengah ni nampak bahu Samsul Debat. Kau nak ambil gambar BCG dan buat apa? Ada satu makcik tu, Ustaz ambil gambar boleh? Bukan semalam dah ambil. Semalam baju lain lah. Itu dahsyat betul lah orang ni kan. Tak apa, layan dengan je lah kan. Tak apa. Tapi bila kita cerita, maknanya dalam Quran tu sebut, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Dia tak sebut Islam pun. Orang beriman. Mana orang yang percaya? Kan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ujung tu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi maknanya mudah-mudahan, Allah tak sebut berpuasa confirm takwa. Tak. Berpuasa mudah-mudahan bertakwa. Contohlah orang minta kerja, isi borang. Minta lah kerja tu, isi lah borang. Manalah tahu mudah-mudahan dapat. Maknanya belum tentu dapat. Macam tu lah. Belum tentu. Tapi orang cakap, raya tetap raya bang. Kata, raya tetap raya. Tak, ni kita cerita puasa dulu. Jadi puasa ni yang macam mana yang dapat takwa ni? Pertama, khauf rabbul jalil, takut pada Allah. Takut pada Allah ni macam mana? Takut pada Allah ni, kata Abu Lais As-Samarkandi, dia kata ada 7 perkara kalau takut pada Allah. Pertama, pada lisan dia. Dia tak cakap benda-benda yang tak elok. Dia tak cakap benda-benda yang tak baik. Yang seorang pula datang. Yang seorang, jap. Apa jar? Bayangkan tu. Kita bukan cakap pasal Puan Nurul Akmam ni. Ni Puan Akmam Nurul. Kita balik. Orang lain. Orang lain. Dia tanya kan. Dia tanya, kenapa weh?
Sedap bercerita pasal orang. Zaman Nabi dulu, bayangkan ada 2 orang perempuan seronok bercerita pasal orang. Sampai ke jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami nak minta izin, boleh tak kami nak berbuka? Haus sangat dah ni. Punya teruk mengumpat pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu, betul tak? Mana mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Wah, asam betul. Menyesal aku jawab, dia kata. Lepas tu Nabi jawab apa? Kamu tak payah minta izin nak berbuka pun. Kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah. Tak percaya, cuba kamu luahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Diluah, terkeluar, termuntah. Keluar seketul daging. Daging busuk saudaranya yang dia umpatkan tu. Bukan saya tak dengar tadi. Yang mau ngumpat waktu saya masuk tadi. Tinggi weh. Salah ke aku tinggi? Buka je mas tadi. Dalam TV nampak tua. Kau hajar kau. Tapi saya maafkan dah. Saya maafkan. Sekali saya isi minyak gitu. Isi minyak. Datang perempuan. Pelakon kan? Kata. Sudah. Aku pelakon tak ada lah. Adalah dalam drama tu lah 2-3 drama. Adalah 2-3 baris je skrip dia. Sekejap je watak tu pun. Tak adalah, bukan salah orang. You pakai mask pun kita kenal. Dia tu. Saya pun buka lah. Okey, saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Dia kata. Tengah mak dia. Entahlah. Saya pun tengok belah sini ke, belah sana ke, tak tahu mana yang sama kan. Tak adalah melampau tu kan. Tak, yang pertama jangan kita mengumpat cerita pasal orang. Dan bercerita pasal orangnya ada 2. Satu fitnah, satu ribah. Fitnah cakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, tentu-tentu dia kecil hati. Ribah dan fitnah. Contoh, lah, dia pakai baju tu lagi ke? Contoh. Jadi benda tu pada kita buang dengan kawan kita. Kalau dia dengar, dia kecil hati. Mana dia orang pakai tudung fashion macam tu dah. Oh, nak pakai siakap sekarang. Mana ada bawal-bawal. Contoh lah, contoh. Kan. Dia kutuk kawan. Melawan tu buruk tu lagi. Kita kena convert ayat tu menjadi kata-kata yang positif. Contoh, ya Allah, baju dia tu tahan lama kan. Pandai dia jaga baju tu. Positif. Lah, hai, kereta tu walaupun dah buruk, dah lama, tapi banyak besar jasanya pada dia. Macam itulah. Orang ni tak ada nak nampak staff baru. Mana? Panjang muncung. Ya Allah, aduh aja. Lepas tu bila dah kawan-kawan dengan dia, engkau ni okey juga kan? Oh, nyampah betul. Itulah orang cakap, jangan tuduh-tuduh dulu kan. Tu cerita dia. Bercakap pasal orang, ribah dan fitnah. Dua-dua bahaya, dua-dua dosa. Pernah seorang perempuan badui datang jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah. Dia cerita tuntang cerita. Lepas tu bila dia balik ya, Aisyah, isteri Nabi, kata, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Dia sebut saiz perempuan tu, saiz yang genit-genit lah macam tu. Ala Sheila Majid, okeylah, Najwa Latif lah. Nampak sangat zaman lama sangat ya, Datin Sri ya. Itulah masalahnya. Kan, genit-genit itu. Jadi Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ribah, wahai isteriku. Berribah ni cakap benda yang pasal baju, pasal sifat. Ya Allah, gemuknya dia. Ya Allah, kurusnya dia. Ya Allah, bulatnya dia. Kenapa kepala dia 3 segi? La ilaha illallah, semua lah. Contoh. Tak, saya ambil paling simple. Ni untuk pengajaran. Saya paling heran lah masyarakat kita kat Malaysia ni. Bila ada je keluar, ni bukanlah saya nak cerita parti politik ke, tak ada. Letaklah satu gambar pemimpin. Tak kisahlah siapa. Kerajaan ke pembangkang. Letak je. Tak payah caption apa-apa. Tak payah tulis apa-apa. Kau tengok dia punya komen. Semua keluar. Kepala bapak semua keluar. Betul tak? Kalau kita cakap, contoh saya cakap dengan Datin Sri Arida lah. Datin Sri tu. Kan. Dia kalau belanja, kalau panggil buffet Ramadan, dia dengan Datuk Seri kan, tak pernah ngajak Samsul Debat. Contoh. Ni contoh tau, contoh.
Sebab saya nampak dia pergi buffet Ramadan itu dekat hotel apa macam tu lah. Dia nampak saya tak ada lah. Tak ada. Ini contoh. Contoh bukan betul-betul. Kalau betul datang memang jemput. Jadi lepas tu bila saya jumpa hari ni, Datin Si, saya minta maaf maaf saya batin kalau buat salah silap. At least saya dengan dia settle. Tapi yang kita kutuk dalam Facebook, kita kutuk dalam Twitter, kita jumpa orang tu pun tak. Masa bila nak minta maaf? Cakap, jangan main-main tau. Package tau. Tu sebab yang jadi ketua tu, yang jadi pemimpin tak kira lah wakil rakyat ke apa, jadi bos nombor 1 ke, jadi penolong ketua kanan ke. Kan, dia datang jawatan tu package tau. Package dengan umpatan orang. Iya. Kalau Pak Nurul, confirm kita tak merasa APC. Pah dia. Dia kata contoh lah. Benda tu kutuk lah, fitnah tau. Sedangkan nak buat keputusan tu bukan Puan Nurul Akbar buat seorang-seorang. Walaupun dia banyak dipengaruhi oleh Encik Muhammad Nawar. Kan contoh lah. Tak, sebenarnya dalam mesyuarat perbincangan tu secara kolektif buat keputusan, bukan keputusan seorang. Alah, aku tahulah dia dalam mesyuarat tu confirmnya dia cakap dia tak setuju punya. Kita tak tahu, kita fitnah. Tapi kita boleh minta maaf dengan dia. Tapi yang ni, yang orang dekat dalam Facebook tu, sebab saya kata kadang kutukan dia tu tak melambangkan orang Islam. Orang carut-carut, ya Allah, saya kata macam nak tanya balik lah. Kalau nak komen, Nabi ajar ke macam ni? Kau jangan risau, lepas tu aku pula kena. Tu masalah tu. Kan? Tu cerita dia. Nampak? Okey, tu cerita yang pertama. Jaga lisan. Lisan ni nak beritahu, lisan ni ada 2. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Lisan berjari ni yang teruk. Kau tengok muka dia kat pejabat bangang macam tu yang muka dia. Macam tu yang muka dia. Tapi bila dia menaip, la ilaha illallah, macam dia paling besar suara dia dalam pejabat tu. Heran tau, heran. Memang heran. Yang kau pula orang perempuan ni, aku heran. Kenapa semua benda kau nak share dalam Facebook? Nak share dalam Instagram? Kau seorang je berlaki. Cakap. Alhamdulillah, hari ni dapat juga buka puasa kat luar. Seadanya. Kat mana? Concor dia. La ilaha illallah. Tolong lah. Akhirnya, berbuka puasa bersama keluarga jugalah. Yang besar maknanya. Aku dah berapa lama tak berbuka puasa dengan family ni, kau tahu tak? Bila aku baca. Kau share gambar, Alhamdulillah. Makan bersama keluarga. Samsul Debat dah lama tak berbuka puasa dengan keluarga. Bayangkan kesedihan dia. Contohlah. Betul tak? Kan? Kadang-kadang benda-benda itu. Ada satu hamba Allah tu. Dia renovate rumah. Semidi tu. Ya Allah, besar. Dapur jadi besar. Alhamdulillah. Siap juga terletak buruk ke ini. La ilaha illallah. Apakah tujuan kamu? Tu cerita dia. Lisan berlidah, lisan berjari. Dan lisan yang berjari yang kita type itu juga sebenarnya dinisbahkan sebagai lisan kita bercakap. Ingat tu, akan dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati apa yang kita nak type. Tu penting kena tahu. Lidah ni pula, menurut kajian, adalah merupakan anggota yang paling lambat berfungsi dalam tubuh badan manusia yang baru dilahirkan. Lidah lambat function. Kau janganlah cerita yang lidah tu bergerak. Memang lidah tu bergerak, tapi maknanya dia boleh bercakap dengan lidah dia tu. Kan? Lambat. Paling lambat. Tetapi, apabila manusia dikebumikan, lidah adalah anggota yang pertama sekali yang akan hancur. Itu menurut kajian. Jadi, cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Share yang baik-baik. Okey. Macam hari inilah, tadi dah ada ambil gambar dah. Masa saya tengah main telefon je dah. Upload. Masuk yang first, yang paling awal. Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kejap-kejap tengok. Dah ada komen belum? Dah ada komen belum? Dah ada komen belum? Dah ada one komen. Untunglah. Itu semua tu. Itulah penyakit orang ni masalahnya.
tu satu hal. Kan? Satu lagi tu, "Amboi, kenapa tak ajak?" Seorang ni pula. Kan? "Kenapa aku tak tahu pun?" Seorang tu pula. Dia ada kat atas lagi. Dia tak tahu pun pasal program ni. Contohlah. Kan? Tu yang pertama. Lisan kita kena jaga. Kedua, jaga pandangan mata kita. Bulan puasa ni jangan tengok benda yang bukan-bukan. Macam mana orang lelaki tak boleh tengok perempuan seksi dalam TV. Macam tu jugalah orang perempuan tak boleh tengok lelaki yang berketak-ketak, yang sado, yang six pack tu tak boleh tengok. Kan? Kau tengok yang pelakon cincin tu, Lee Hyun Jin. Itulah pelakon Korea tu. Ni Sung Mo. Tu kan. Tengok drama Korea kan. Mana dengan bergerak? Benda doa berkahak cakapnya kan. Itulah. Kan? Tengok drama Korea lah. Back to back. Kan? Back to back daripada pagi Sabtu Ahad. Back to back lah pagi sampai ke petang. Tengok drama Korea. La ilaha illallah. Pukul 4 bang dah bang. Kita pergi bazar Ramadan. Memang masak mementak lah. Pergi bungkus. Contohlah. Jaga mata kita. Tengok benda-benda yang baik. Tengok apa dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada ustaz. Ziarah kubur dia. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Buat video call pun dapat pahala. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri, dapat pahala. Dengan satu syarat, mestilah suami dan isteri sendiri. Kau pandang laki orang tak dapat pahala. Bosa kau lah kau kak. Ayo sahabat tu. Iyalah. Mandang bini orang nana meleleh heliu mandang bini orang. Kan tak dapat pahala, dapat dosa lagi ada. Kan? Kenapa bini orang lawa sangat, ada orang tanya. Kenapa bini orang lawa sangat banding bini kita ustaz? Sebab bini orang tu kau pandang dia jarang-jarang. Dan bini orang tu kau nampak dia waktu lawa saja. Dan bini kau nampak waktu dia bergaya bebas. Kan? Itu sebab orang perempuan penting ke rumah tanya suami. Abang nak saya pakai baju apa? Cakap je. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Ikut. Jangan pakai apa-apa. Kan? Abangnya agak-agak lah. Anak semua nampak. Tak lah dalam bilik bila kita berdua lah. Contoh. Tanya suami, abang suka saya pakai apa? Abang suka sangat tengok. Bila saya pakai baju Puspanita, pakailah. Agak-agak lah kan. Baju Puspanita. Aduh, hai contoh. Kan? Iyalah, kan? Betul. Apa lagi? Wah, itu tak tahan golak tu sampai keluar tu kan. Kan? Jadi mana kata? Tanya. Tu pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Ya, pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tua dulu kalau dia balik pada umrah atau apa, dia beli frame dia ada gambar Kaabah tu. Dia nak tengok. Dapat pahala. Dapat pahala. Apatah lagi pergi sana, lagi besar pahalanya. Saya pergi umrah baru-baru ni, balik kan. Memang setiap kali pergi umrah ni, tak pernah lah perasaan tu tak tersentuh. Nampak memang tersentuh saja. Walaupun pergi selalu. Tersentuh hati. Jadi kalau siapa yang boleh pergi, pergilah. Siapa nak pergi dengan Samsul Bat, ujung tahun ni. Bukan promote, lebih kurang. Ada satu makcik tu. Ya Allah Ustaz. Dia balik daripada masjid. Oh Ustaz. Banyak dosa saya Ustaz. Sabar cik, pahal kan. Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Dia kata, sabar makcik, ni Madinah ni. Dia masuk dalam Masjid Nabawi tu, dia tu pergi cari Kaabah, memang tak jumpa. Kalau kat Masjidil Haram, lagi 3-4 hari kita pergi Masjidil Haram, nanti makcik tengoknya. Betul lah. Tapi betul hari tu sebenarnya, untuk maklumat Datin Seri lah, saya cukup takut tu, yang nyolok hidung tu. Saya 2 tahun Alhamdulillah. Kan saya berjaya mengelakkan diri saya pada kena jolok hidung. Saya cukup takut sampai kan ada program dekat Astro, saya kena jadi host dan program tu kena jolok hidung, syarat dia kau bagilah orang lain. Biarlah aku tak keluar TV pun tak apa, saya kata macam tu.
Saya tengok dalam Instagram tu budak tu mungkin lupa macam tu, aku nak jolok. Ya Allah, aku besok tak macam mana lah rupa aku macam tu. Tu saya takut. Mayang saya takut kan jolok keluar tinggal separuh. Mana lagi separuh? Kan tinggal kat dalam kan. Tu takut tu. Tapi lah pergi umrah kan tak boleh elak kan. Kena jolok kan lah. Masa tu semua family saya ramai yang positif tau. Masa jolok tu rezeki saya yang negatif sebab doa semua orang, alhamdulillah. Lepas tu pergi sana nak balik ada PCR. Kono lagi kau. Tak apa ustaz, jangan risau. Kita tak buat jolok hidung tu. Oh, okey. Saya buka dah mulut orang Arab tu. Tu ya. Saya buka. Kayak bibir colek. Khalas, dah sudah kau? Dah. Colek bibir, alhamdulillah semua negatif. Dah colek bibir je memang kan. Semua negatif. Alhamdulillah. Tapi bila naik flight dah sampai ke KLIA, sebelum nak sampai dekat kaunter immigration tu, sepanjang-panjang meja Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada benda panjang tu. Kena jolok lagi, ya Allah. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, satu kapal terbang positif. Tapi saya dengan 2 orang lagi je, 3 orang je yang negatif, alhamdulillah. Tapi kono jugalah. Ya jangan main-main. Tapi nak beritahu lah, kan? Nak beritahu kan, ikut peraturan lah, ikut peraturan. Tu ya. Macam sekarang ni dengan SOP dah tak ada dah, kat Makkah Madinah tak ada SOP dah. Lagi tu pun sebenarnya SOP betul-betul dia cek dekat kaunter, dekat pengawal nak masuk je. Kat dalam tu rapat, tak ada mana jarak-jarak tu. Kan, tu dia. Okey, tu yang kedua. Kita cerita tentang apa tadi? Mata. Ketiga apa? Telinga kita. Telinga kita tak dengar benda-benda yang tak baik. Kita akan mendengar benda-benda yang baik saja. Kan? Oh, saya terlupa tadi, pandangan mata dia ada satu lagi tu tak sebut. Satu, mak ayah. Kedua, suami isteri. Ketiga, Kaabah. Yang keempat, pandang apa? Pandang Quran. Pandang Quran, dapat pahala. Pandang Quran, faham. Pandang Quran, baca lagi besar pahala. Pandang Quran, baca, faham lagi besar pahala. Pandang Quran, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang Quran, baca, hafam lah dah. Tersamsul pula. Faham, kemudian kita hafal, kemudian kita buat pula lagi besar pahala. Jadi kita ambil peluang. Kemudian seterusnya bila sebutkan tentang seterusnya adalah telinga kita, dengar benda-benda yang baik. Jangan dengar benda-benda yang lara. Jangan dengar benda orang mengumpat. Itu yang susah tu. Aku dengar kan, aku dengar dia ni kena tukar pergi sini. Ya ke? Lepas tu seorang lagi tegur, betul tak? Kita tegur. Tak baiklah cerita pasal orang. Alah macamlah kau tu baik sangat. Kan dah kena. Itu yang susah tu. Itu yang susah. Jadi apa yang kita? Yalah, pasal aku tak baiklah aku cakap ni. Mudah-mudahan inilah usaha kita nak jadi baik. Cakap macam tu. Dan seterusnya hati kita. Hati ni buang perasaan yang tak baik. Puasa sepatutnya menjadikan hati kita baik. Puasa sepatutnya hati kita ni mempunyai perasaan jujur, bertolak ansur dan juga bermaaf-maafan. Tu hati kita patut macam tu. Kita akan buang benda-benda tak elok dalam hati kita. 3 penyakit package dalam hati ni. Pertama, tamak. Jangan ambil hak orang. Jangan. Kongsi tak apa. Faham? Inilah macam contoh kita ada makanan. Kongsi sama-sama. Kalau ada barang-barang tertentu yang rasa benda tu baik, kongsi sama-sama. Jangan tamak. Contoh ada buku bacaan yang baik-baik. Kita ambil semua untuk kita. Sedangkan kita boleh baca sekali je satu. Satu masa kita boleh baca satu buku aja. Takkan baca sekali 3. Jadi biarlah buku lain tu kat orang lain. Contoh. Jangan kita tamak. Yang kedua, jangan sombong. Sombong ni perangai siapa? Perangai siapa? Setan tahu pun. Kona ada setan. Mana tak? Perangai syaitan sebab syaitan tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Jangan sombong. Sombong ni pula ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub, contohnya dia semayang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dalam hati sendiri cakap, sedap tak suara aku ni? Contoh. Dia bila dia cakap macam tu dalam hati tu ujub. Kemudian saja dia tekan suara tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nak tunjuk kat orang, riak. Kan? Yang ketiga dia tanya, kau rasa dalam kalangan imam ni siapa paling sedap sekali suara? Confirm tak kebur. Sebab dia bercakap. Ada seorang tu dia boleh ada tiga-tiga sekali, bayangkan tu. Jadi jangan kita sombong. Apa benda nak kita lagakkan dalam dunia ni? Semuanya pinjam-pinjaman. Saya tak pernah nak rasa bangga. Wah, ni Samsul Debat tau. Sebab saya yakin mungkin tak lama lagi ada Samsul Sebat pula. Samsul Debat ke? Mana tahu? Samsul Debi ke? Mana kita tahu? Kan? Jadi selagi ada orang nak dengar, kita kongsi. Bukan sebab nak tunjuk saya bagus pun. Tak ada. Perkongsian ni nak ingat saya juga ni. Bila saya cakap ni, telinganya dengar dulu. Ni paling dekat sekali. Itu dia pesan dia. Kan? Jadi kita jangan berlagak kan, dengan apa yang kita ada. Tak ada benda pun. Kita belagak, pertama belagak dengan apa? Belagak dengan suami, belagak dengan isteri, pasangan. Isteri aku paling pandai masak tau. Terbaik. Dekat segala prisin ni, dia paling best masak. Putrajaya, prisin lah. Kan? Iya. Sekali, dia makan kat warung, kat restoran. Kau besar makan kat sini ni? Makan bini kau masak ke? Oh, rumah aku dah tak ada. Meninggal dunia. Hilang. Sementara. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? Wah, dia belagak tau. Malam tu suami dia meninggal tercakit sudu. Suami tengah makan tafufah tu. Abang kau. Tolong langsung mati. Tersangkang kat takak tu. Mati. Hilang 2,000 sebulan. Betul tak? Bawa kereta baru parking kat depan. Kat depan KPT. Dekat roundabout yang besar. Puas betul aku cari jalan orang masuk tadi. Tak aku ingat roundabout tu. Kan? Jadi, lawa lah kereta engkau. Berapa lama? Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu orang dah tak peduli dah kereta tu. Iya. Cantiklah baju engkau. Tak ada, orang takkan cakap setiap hari. Sementara. Nampak tak? Harta dunia je. Dulu ingat tak? Kita pergi KL. Ui, besarnya rumah dia weh. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Hari ni kita tak heran dah rumah. Berlambak dah rumah besar sekarang. Dekat Putrajaya, lagilah dekat Prisin. Pagar pun tak ada. Ambil kau. Kau berlagak dengan pagar. Rumah I tak ada pagar pun. Okey je. Prisin. Mana ada pagar? Kan? Tiba-tiba kat Seramban, ada satu taman perumahan. Dia pun pakai prisin. Yang lain nak muntah. Ada pula kan? Kononnya kan? Tak kisahlah. Tapi maknanya, sekejap kita jangan risau. Akan ada rumah pattern baru. Akan ada rumah besar lagi. Sementara. Betul tak? Satu lagi apa? Jawatan. Bukan selama-lamanya akan jadi pengurusi Puspanita. Contohnya Datin Seri. Datin Seri pun take over daripada orang lain. Cuma yang tak bertukar, bajunya. Desainnya kan. Iya. Saya banyak dah Puspanita yang saya. Puspanita antara penonton tetap waktu datang program rancangan reality. Program Samsul Debat dulu. Tiap minggu ada je Puspanita datang. Lepas raya nanti datang program Counter Netizen. Kita menjemput tetamu datang. Program kita record. Datang tau. Ya. Jawatan pun. Ketua kampung berapa kali bertukar? Pengurusi Satuan Penduduk berapa kali bertukar? Cik Nawar ni bukan jawatan, bukan jabatan pertama dia. Betul tak? Aku tahu dah. Samsul Debat ni dulu, ingat kau cik anak ni, pengarah undang-undang dan penguasaan, merangkap legal advisor. Tahu? I'm a qualified lawyer, you know. Betul. Kau tak berbuat orang putih, kau tak tahu. Kan? Betul. Tapi sampai masa, saya kena pilih. Sebab masa tu saya dah ambil cuti setahun, cuti tanpa gaji.
Lepas tu bos panggil masuk balik. Sebab ada kerja-kerja nak kena bantu kan. Kritikal masuk kerja balik. Lepas tu bila dah masuk kerja balik. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad pagi sampai malam ceramah. Apa hidup yang ada? Jadi kena pilih. Memang bos okey masa tu. Datuk bos saya tu dia kata, tak apa, kalau yang pergi jauh-jauh tu ambil cuti je. Cuti. Sudahnya aku pun tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah tu lah part time gila ni kan. Jadi saya kena decide. Saya kenalah decide. Macam tu lah. Sementara tiba-tiba dah ada kad pesara. Nasib baik botol nama orang rumah aku dia type. Kok salah type kena jawab juga tu. Tunjuk dekat hotel kad pesara dapat 10%. Ya. Saya dah dapat kad pencen. Mana nak tunjuk apa? Sementara. Jadi tak payah kita sombong-sombong. Buat baik dengan orang sampai pencen pun orang cari kita. Iya. Saya dah pencen ni. Orang panggil kita datang KPT. Alhamdulillah. Berasa tua sangat. Nampak tu. Kemudian seterusnya. Perasaan nak kena buang. Perasaan dengki. Tamak, sombong, dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ya Allah. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Dia kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, tanda-tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Contoh, dengar Datin Sri, dengan Datuk Sri nak pergi umrah tahun ni. Dia rasa minggu depan dia pergi tu. Yalah. Macam tu je. Dia tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dengki dah ada, cuma tak ketara. Dia sepatutnya, dengan Datin Sri nak pergi umrah, ya Allah, bestnya, macam mana nak jumpa dia, aku nak minta dia doakan aku lah. Macam tu, dia happy sama. Sepatut macam tu. Dengar-dengar kan, dengar-dengar, yang apa tu dapat naik pangkat. Tak apa dijilat bos tu. Ada je ayat dia. Dengar anak dia dapat, dapat IPSR semua macam anak dia seorang yang pandai. Ada dia jawab. Dia beli kereta baru, tak mana dia curi tu. La ilaha illallah. Cuba cakap yang baik-baik. Dengar-dengar dia naik pangkat, dia kata alhamdulillah, besok papa boleh minta tolong dia. Dengar anak ni, dia dapat apa? UPKK tu dapat semua alhamdulillah ada juga ya, budak pandai dekat dalam kementerian kita ni. Alhamdulillah. Dengar dia pakai kereta baru. Ya kau, ya Allah, senang tuntung beli tumpang, tak payah balik minyak, tak payah apa, duduk je. Macam tu lah. Cakap benda-benda baik kan. Kau dengar tak haji apa tu? Haji tu lah, kat kampung tu lah. Nama? Yang umur 65 tu. Apa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Tak, seorang tu baik. Biarlah dia, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Dia 65, bini dia 25. Dia dapat bini 25 tahun, tak terangkat kening tu. Yang seorang tu, malam pertama mati tu, la ilaha illallah. Cuba elok kau cakap la ilaha illallah. Cuba doa yang baik-baik. Alhamdulillah, ada juga orang perempuan yang tegap boleh jaga haji ni. Jangan. Kalau tak puas hati sangat, kau tanya perempuan tu. Kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Nak tanya. Apa kelebihan dia? Sampai kau nak dia, ramai lagi orang muda. Kenapa Abang Haji tu juga kau cari? Macam mana nak cakap dia macam tu lah, budak 25 tahun kan tu lah. Dia romantik, ambil orang tua tu romantik. Dia pandai gurau. Lepas tu kan, setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terangah nak balas apa. Contoh lah. Contoh lah. Jadi, mana tu? Hati pun nak kena jaga. Kemudian apa? Perut. Puasa perut ni maksudnya apa? Selain pada kita menahan daripada makan, minum ni, sebenarnya cerita perut, kita jaga jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Bulan puasa, nak raya, dia pula jumpa pembekal. Tanya pembekal ada tak apa-apa, takkan tak ada apa-apa, duit raya ke apa. Jangan buat perangai. Ya. Sekali kita minta, selama-lama kita terbelenggu oleh syaitan yang berkekalan.
Betul. Dia akan kacau kerja kita sampai ke sudah. Jangan kita buat benda tu. Ni pesan betul-betul ni. Jangan minta. Kadang-kadang hari raya Cina, tak ada limau ke? Dia pula minta dengan Cina tu apa pasal? Walhal kau boleh topi jalan lambat, tak laku dah. Sampai busuk limau tu, limau mandarin tu. Beli sendiri. Harga tak berapa ringgit. Kenapa kita nak rendahkan maruah kita untuk itu? Jangan. Perut kita jangan benarkan benda haram masuk dalam perut kita. Kata Nabi apa? Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Itu dia, jangan. Makan benda-benda yang halal. Waktu berbuka puasa tengok Nabi. Nabi macam mana? Nabi lepas asar je, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Orang lelaki, orang lelaki nak kena tegur ni. Lepas asar mula tu, malam ni malam ni nak buka apa? Nak singgah mana balik ni? Lepas asar tu lah masalah lelaki. Nak singgah mana? Nak beli roti john, nak beli taufufah, mutabak, yang taufu, lai cikang, mutabak Singapura. Bayangkan macam-macam lah. Kan betul tak orang lelaki? Orang perempuan saya tak tegur orang lelaki. Sebab orang perempuan dia bukan lepas asar. Lepas sahur dia dah fikir dah. Sebab aku tak boleh tegur apa dah. Sebab tegur orang lelaki je. Yang boleh aku selamatkanlah kan. Sebab orang perempuan lepas sahur. Bang pagilah dia malam kan nak buka apa? Ada lepas sahur. Tu orang perempuan dia perancangan awal. Dia lain. Kan. Tak tu perut kita. Pastikan. Kemudian apa? Tangan kita. Buat benda-benda baik. Buat kebaikan banyak-banyak. Sedekah. Tolong orang. Puspanita dia aktif bagi bantuan sumbangan dekat orang. Kalau ada di kalangan kita yang susah, kita kumpul duit berapa yang ada, kemudian tengok dah kumpul duit yang terkumpul tu kita nak bagi bantuan dekat golongan yang memerlukan di dalam jabatan kita sendiri kadang-kadang sebenarnya. Bagi bantuan pada mereka. Dan kalau perlu, tak perlu kita publishkan. Cukup kita cakap penyerahan bantuan tanpa perlu mention, tanpa perlu share gambar. Kadang benda ni aib. Kan? Kadang-kadang macam tu. Cukuplah kita nak minta wakil untuk menyampaikan bantuan bagi dekat ketua jabatan dia. Jadi takkan ketua jabatan tu susah. Sebab ketua jabatan tu yang akan menyampaikan pada jabatan dia. Itu yang sepatutnya. Islam ni ada hikmah dia. Bukan main belasah. Macam contoh orang nak bayar fidyah kan. Ada orang, hari tu ada seorang artis dia jumpa saya, dia kata dia nak bayar fidyah. Saya tolong bagi nama dia, tolong kirakan untuk dia berapa dia nak bayar. Sebab dia ada tinggal solat dulu, dia ada tinggal puasa, dia nak bayar. Jadi pusat zakat bagi senarai nama asnaf-asnaf dekat kawasan berdekatan dengan kampung dia. Jadi dia pergi, saya ajar dia, jangan cakap sudilah terima ni bayaran fidyah saya untuk fakir miskin. Jangan sebut fakir miskin tu. Cukup mengakui kesalahan kita cakap saya ni nak bayar fidyah untuk diri saya, harap sudi terima. Cukup. Dia tahu dia susah, tak payah mention lagi ayat penyata. Sudilah fakir miskin apa kenana kan, tak usah sebut macam tu. Mbak, kita kena faham hikmah tu. Mbak kata orang kan tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu kalau berhikmah, selaut garam terasa tawar. Tu dia. Mana kena ada hikmah kat situ. Jadi mana tolong orang, bantu orang. Malahan kita tengok hari tu yang paling kita kesalkan sekali, ingat tak waktu yang kita sangkakan Pahang, Kelantan dan Terengganu, rupanya Selangor menetas dulu. Itulah banjir besar gitu. Tak ada siapa sangka Selangor yang kena banjir dulu. Sampai Hulu Langat tenggelam lah, Taman Sri Nandik, umat tahu betul. Kan? Jadi bila pergi bagi bantuan, saya pergi sana, saya tanya orang sana, rupa-rupanya terlalu banyak jabatan-jabatan kerajaan datang tapi sebenarnya bukan tolong pun. Minta maaf cakap. Kecuali saya dengar KPT. Ni tempat lain lah. KPT tolong saya dengar. Tak, ramai yang pakai baju, siap naikkan banner, ambil gambar saja. Minta maaf cakap, ramai. Ini dia orang sendiri cerita, bukan saya cakap. Dan kemudian kalau bagi bantuan pun, yang paling untung yang rumah yang paling dekat dengan jalan besar. Yang dalam-dalam kadang tak masuk. Ada satu grup datang, NGO datang, dia tanya, ada apa-apa boleh kita tolong? Ni ada barang-barang yang rosak ni boleh tak bantu kita sama-sama angkat? Oh tak, kami cuci je. Macam mana tu? Tu sebab saya tanya. Nak bagi bantuan saya tanya, apa benda barang yang dia nak? Tanya. Pilih rumah-rumah yang teruk sangat tu, kita tanya apa barang nak. Rice cooker. Tak nak, dah ada 4 biji setiap rumah. Rice cooker sampai 4 biji orang bagi dah.
Pokoknya habis nak ni baju dah melambat dah tak nak. Habis nak apa? Dia kata dia nak barang yang dia nak food processor. Dia nak apa? Dia nak apa? Macam blender, macam apa kan? Dia nak benda-benda macam tu. Okeylah, belilah. Bagi. Kena tanyalah orang perlukan apa. Kan orang banyak duit, kau bagi duit. Mana dia nak kan? Tak ada nak, dia kata kan. Tetap nak. Duit dia kata siapa tak nak, dia kata kan. Tak, cerita macam itulah kita tolong orang. Kalau mampu bagi duit, bagi duit. Kalau tak mampu, tolong dengan kudrat kita. Nabi kata, mengalihkan batu, kayu dan duri di tengah jalan, itu pun sedekah. Senyum pun sedekah. Nampak orang susah, orang nak angkat barang, kita tolong angkat barang. Itu pun sedekah. Nampak Kita kadang nampak benda tu kecil je kan. Tapi benda tu besar pada setengah orang. Ya. Jadi maknanya seterusnya, apa yang kita nak jaga bab takut kepada Allah ni? Yang seterusnya adalah langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Bulan puasa jangan pergi tempat yang tak baik. Datang majlis ilmunya. Baik. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Lagi jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Semua datang kan kejap lagi balik boleh kan? Tak apalah ni. Majlis ilmu ni. Dan memang tak ada masalah pun. Saya antara penceramah yang memang tak kecil hati kalau ada siapa yang nak tidur. Tidurlah. Masalah pun kan. Tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang berceramah. Orang yang mendengar ceramah. Boleh tidur. Tidurlah. Cuma jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tidurlah sesama macam tu kan. Tak, memang betul. Sebab kita faham kadang-kadang orang perempuan ni terutamanya lah dia kat rumah kadang ada bantal pun tak boleh tidur. Aircon ni. Peluk laki tak pek tidur. Tak dapat tidur. Dengan tahap tilam paling mahal tak pek tidur. Tapi duduk dalam dewan dengan ceramah. Togak-togak dia boleh tidur tu. Contoh ada yang dah sampai dah. Mendongak macam tu lah. Kawan-kawan tengok, ya Allah, apa nak jadi ni, apa nak jadi ni. Contoh lah kan. Ya, ada. Sebab itu kelebihan itu Tuhan bagi. Jadi makna kata dalam hal ini melangkah pergi tempat-tempat yang baik. Pergi ziarah orang tak sihat. Mana baik? Pergi ziarah orang perlukan bantuan. Dia nak buang penyakit sombong. Tiga perkara boleh buat. Pertama, tengok orang sakit tenat. Tengok orang sakit tenat, itu adalah merupakan ubat nak mengubat penyakit sombong. Bila kita tengok, ya Allah, dia sakit perutnya. Aku besok janganlah sakit macam tu, ya Allah. Kemudian yang kedua, tengok orang meninggal dunia. Pun ubat penyakit sombong. Ya Allah, ramainya orang tengok dia. Aku ni besok ada ke orang tengok dalam mulut aku jahat. Tentu. Yang ketiga, ziarah kubur. Pun boleh ubat penyakit sombong. Tak pernah lagi orang pergi kubur dia tak terfikir pasal dia juga akan mati. Ada tak? Dia akan fikir. Itu sebab hebatnya di Masjid Bandar Baru Senayan tu. Hamba Allah yang sumbangkan masjid tu. Dia siap suruh buat satu petak khas. Kalau dia meninggal besok situ tanam. Harga masjid, harga tanah 6.5 juta, harga masjid 100 juta lebih. Dia ikhlas. Siap satu petak. Kita kat kampung kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Dia siap petak. Dan yang ketujuhnya, tanda takut kepada Allah. Apa dia? Tanda takut kepada Allah adalah dengan melihat pada ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Macam kita ni kan, bulan puasa ni kan, ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Tengok macam mana. Sahur. Ada lagi di kalangan kita. Aku ni kan jenis aku. Jenis. Kau mamalia ke apa? Herbivore ke? Omnivore. Dia dengan tegamaknya cakap, aku jenis aku memang tak sahur tapi aku okey je puasa. Ada tak macam tu? Aku memang biasa tak sahur. Bukan masalah kau biasa tak biasa. Masalahnya Nabi suruh. Dan Nabi sebut, barang siapa yang bersahur, Allah dan malaikat akan berselawat ke atas mereka. Nabi pesan, makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Sebelum tidur,
Letak 3 biji buah tamar bawah bantal. Tembak. Air mineral letak tepi bantal. Ya Allah dah lambat, ya Allah. Kap kau pula gigi palsu gigit. Berdarah lah. Ambil makan buah tamar tu. Dah masin-masin bercampur dengan darah tadi. Contoh melampau tu kan. Betul. Makan sahur. Bagi banyak kita makan, lagi berkat lah patutnya. Ini masalahnya Ustaz, pagi sahur susah lah nak makan banyak. Memang, sebab kalau orang lelaki tu biasanya bangun, berbanding orang perempuan dia boleh makan lagi. Sebab perempuan dia bangun awal. Dia bangun awal, dia kena siapkan, dia susun apa semua. Masa tu dia dah okey dah. Dia dah fresh dah. Lepas tu bangun, jom bangun. Orang lelaki kadang bangun dengan tak basuh muka. Ataupun basuh muka macam nak kena tinju. Tak apa bahasa dia cakap pun tak tahu. Abang ni kenapa malam tadi elok aja? Bangkak pipi lidah. Dia cakap nasi tu bak senyap. Anak dia pula. Tak apa abah ni. Tak apa-apa abah ni. Dia kata macam tu. Allahu Akbar. Cuba bangun, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segarkan badan, shampoo, wangi-wangi semua. Kemudian ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Lepas bagi solat, tengok fresh macam mana. Lain. Nak tengok orang lelaki ni fresh sahur, final day of Ramadan. Makan, hari ni last puasa. Jangan mama. Itu masalah tu. Aduh, cara kau gelak tak mana betul benda tu berlaku. Itu sebab orang perempuan, kelebihan orang perempuan bangun sahur, satu pesan saya, orang perempuan senang dapat Lailatul Qadar. Mulai sekarang, orang perempuan dengar sebab jarang sangat ketua setiausaha yang bangun, siapkan sahur, kemudian Datin Seri bangun kemudian. Yang memang kena kebiasaan Datin Seri yang akan bangun. Betul kan Datin Seri? Semua orang akan bangun dulu. Orang perempuan bangun siapkan makanan. Satu pesan saya, jangan lupa niat kerana Allah. Sebab benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Dan dahlah pahala ibadah. Takkan satu malam pun tak kena Lailatul Qadar. Mana? Macam tu. Ini siapkan makan, marah. Tu dalam bilik tu dah mampus agaknya. Dia dah marah, la ilaha illallah. Suami dia cakap, bangun, mak kau marah, bangun, kata. Janganlah. Jangan macam tu. Kejut, abang, sahur. Abang, sahur bang. Kalau macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak sahur. Yang faham, tak faham sudah. Kejut. Bang, sahur cepatlah. Dah lambat ni. Okey, dia bangun. Sekejap, abang solat sekejap. Steady. Jom makan. Betul. Lepas tu tiba-tiba azan. Tengah makan. Allahu Akbar. Jadi kita habiskan yang terakhir kat mulut kita. Yang anak kita tu, kita bagilah. Kalau anak kita kecil lagi. Jadi kita ambil mazhab Hanafi, iaitu azan tu ambil yang last. La ilaha illallah. Baru berhenti. Untuk anak. Bukan kau. Faham? Ini budak bapak bertakwa lebih sikit. Dia makan. Allahu Akbar. Berhenti. Dalam mulut keluarkan dalam mulut. La ilaha illallah, perangai kau. Anak tu keluarkan balik. Yang anak seorang tengah ngunyah ladu, apa deh bang. Malam nanti minum. La ilaha illallah. Mencarau merah muka budak tu. Jangan buat macam tu. Ya, ibadah. Ya, kemudian seterusnya kita bertadarus, mengaji Quran sama-sama. Alhamdulillah, saya difahamkan di KPT, grup tadarus lelaki lebih ramai daripada perempuan.
Memang tidak lah kan. Tengok meja pun tahu. Aduh, tak mana poi dah. Itu saya ceramah Tok Muhammad Datin Sri, saya ceramah dekat untuk warga emas di Jempol, di Teratak Zakbar. Perempuan aja. Saya kata memang perempuan ni kan. Lelaki mati habis dah. La ilah Allah, sabarlah aku. Makcik tu jawab 5 minit saya berhenti ceramah tergelak tu. Makcik tu, lelaki habis mati dah. Dia kata la ilaha illallah, sabarlah aku. Aduh, hai goli betul hati. Tapi bila kita tengok tadarus mesti bacaan bersemak. Semua orang kena bersedia untuk ditegur. Jangan takut. Puan Nurul ngaji. Allazina amanu wa amilu solihat. Wih, panjang tu. Kau nak naik pangkat ke tak? Bukan diam. Jangan macam tu. Jatuh dulang belakang tu mak tak? Betul tak aku cakap? Punya takut kan? Maknanya kena tegur puan yang tu panjang tu puan. Oh ya ke? Yang kena tegur pula janganlah marah. Puan yang tu panjang, tahulah. Wallah. Diam. Baik kau jangan cakap diam. Contohlah. Iya. Bukan senang tau. Tapi tak apa. Nanti Puan Nurul pun cakap, saya kalau mana yang panjang pendek saya salah tu tegur je. Puan Nurul macam tu. Kan? Nama pun Nurul Akmam. Dia mana apa semua ni kumam dekat dalam mulut dia. Tak adalah, saya ngusik je. Tak ada. Tak, Puan Nurul ni dia tabah orang ni. Dia tabah orang. Kau tegur tu dia, okey. Untuk kebaikan. Kan? Ya? Tadarus. Kemudian apa? Berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka. Melewatkan sahur. Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan makan. Jangan sekali-kali mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Jadi bila azan, Allahu Akbar, Allahumma laka subhana bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika marhamin walhamdulillahil alamin. Makan. Itu semua pahala tu. Makan pun pahala, tapi jangan makan dengan sesungguhnya. Sesungguhnya sampai isyak. Jangan. Kan, tapi kalau paling macam saya, memang family saya biasa macam itulah. Makan buah tamar, bila boleh baca doa walhamdulillahil alamin, makan buah tamar, minum air masak, solat dulu sekejap. Solat pun tak payah lama. Pas solat tak payah baca ayat panjang, biasa je. Kemudian istighfar sikit, lepas tu doa, pendek je, terus pergi makan balik. Kali ni makan yang berat, antara 4 ke 7 minit sahaja. Jangan lama duduk kat meja makan. Takut perjuangan belum selesai. Macam cepat duduk kat hall. Ini makan. Tapi kalau anda kata kita makan buah tamar, minum air masak, kita solat, tak khusyuk, lagi baik kau makan. Makan buah tamar, minum air masak, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar bunyi kat dapur. Super, sedap gila, siut. Contohnya. Terdengar pun. Sup, sap, bunyi dia menyedut siput sedut tu. Kita tengok, habislah siput sekarang. Tak rasa tak tidak ni. Jangan macam tu. Pesan lah yang tolong simpankan siput sedut untuk abang sikit. Banyak ni siput babi pun dia sabar lah. Bini memang kelakar pula kan. Contoh lah kan. Jadi makna kata, lagi satu apa? Ngaji Quran. Lepas tu apa? Kita tarawih. Tarawih pula. Tu dia tarawih. Dia mulalah tu. Orang perempuan bukan aku tak tahu perangai dia kat balik tabik tu. Dia dengar, siapa imam malam ni weh? Allahu Akbar. Weh, malam ni okey. Kalau kena Allahu Akbar, habislah kita. Mana yang elok? 8 ke 10 ke 20? Di Negeri Sembilan ada 10 rakaat. Mana elok? Tarawih ni 8 ke 10 ke 20? Yang paling elok buat. Dia kalau boleh, kau pergi kat sana, dah lah 8 weh. Laju pula tu. Ya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni weh, seketul dia ayat ambil. Inilah imam yang kita cari.
Ramailah yang pergi ke surau tu. Yang dia tak tahu, tahun tu dah bertukar. Imam tu dah kena import ke masjid. Sebab prestasi cemerlang. Tinggallah imam lama. Betul ke sini weh? Betul ni ramai ni, betul ni. Lurus nak dapat ngansaf. Betul ke ni weh? Aku rasa betul lah. Allahu Akbar. Wih, lain macam imam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tu senyap? Lah kono imam ni senyap. Orang tu peganjat orang la ilaha illallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kawan tu. Weh, ni baru isyak ni weh. Belum tarawih lagi. Tak kisah imam tu slow ke lambat, ikut adab dia, kena ikut imam tu daripada mula sampai habis. Okey. Itu cerita puasa. Puasa benar. Kejarlah malam Al-Qadar. Buat benda-benda baik. Contohlah, contoh. Katalah Datin Seri, kemudian Puan Nurul, kemudian dengan Cik Mat Nawar, diorang pakat dengan beberapa orang lagi masak sama-sama. 10 malam takhir masak sesama. Masak kat rumah mana? Masak kat rumah Datin Seri. Malam ni masak mihun. Bungkus masak dapat 30 bungkus hantar rumah anak yatim. Lepas pukul 1 ke 2 siap, hantar rumah anak yatim. Malam besok hantar kat Hospital Putrajaya. Malam besok tu lah hantar dekat Mahat Hafiz ni. Lepas besok hantar kat Jabatan Bomba. Lepas tu hantar dekat IPD Putrajaya. Hantar mereka yang bertugas malam tu. Takkan tak ada satu malam pun yang kena dengan Lailatul Qadar. Nampak tak? Benda senang-senang. Satu lagi, transfer duit kita masuk dekat dalam akaun Masjid Putrajaya contoh. Nombor akaun Bank Islam. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan tu, tangan amount RM1. Tak apalah, bagi. Betul. Jangan heboh sangat pasal tanda-tanda. Tak dapat tanda nak buat macam mana? Tak apalah. Tapi kita dah usaha, tu je. Kalau rezeki, dan orang kalau dapat pun dia tak cerita dengan orang. Weh, malam tadi kan Lailatul Qadar, aku nampak. La ilaha illallah. Yang kawan ni dah sedih lah, mana aku terlepas lah ni, dia kata kan. Kan? Malam tadi Lailatul Qadar. Depan rumah aku, sujud pokok tu. Dia balik tengok pokok tu dah tak ada. Perbadanan Putrajaya dah punggah. Pokok tu tumbang, bukan sujud. Kan? Itulah agak-agak lah. Kan? Itu di situ. Tak apalah, kita buat je. Kalau ada rezeki nampak, kita tak apa. Kebanyakan orang kalau dia jumpa pun dia akan cerita lepas 2-3 bulan. Hari tu bulan puasa tu, alhamdulillah ada rezeki. Kau jumpa apa? Aku jumpa lah pokok tu macam ni. Besok pagi tu elok pokok tu. Oh ya ke? Lepas tu air dekat rumah macam beku ke. Macam tu kan. Lepas tu malam tak terang sangat, tak gelap sangat. Dia antara tanda-tanda kan. Jangan dia kau ajar malam 7 likur. Malam 7 likur pasang pelita nak. Kenapa lah? Biar malaikat nampak rumah kau. Kau ingat malaikat tu kan bonjam kau. Dan tak ada kan. Tak ada. Kita kalau beribadah turun dah malaikat tu. Dan bila cerita pasal beraya, kita tengok balik KPI puasa kita. Kita puasa okey tak? Puasa kita memenuhi tak kriteria-kriteria yang jaga tadi? Jaga mata, jaga lidah kita, jaga lisan kita, jaga perut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Kalau jaga tu, baru betul kita pelihara diri kita, dan pada hari graduation day, iaitu pada 1 Syawal, kita kembali kepada fitrah. Falsafah pagi Aidilfitri adalah kita telah berjaya menyucikan diri kita. Kalau kita tak berjaya sucikan diri kita, masih lagi bermusuh-musuhan, masih lagi tak puas hati dengan orang, masih lagi dengki dengan orang, masih lagi rasa nak khianat ke orang, maka tak tercapailah. Macam mana kita beraya? Maka kita tidak betul-betul berhari raya. Kalau tidak, kita hanya berhari raya secara fizikal saja, tapi roh kita sakit sebenarnya. Itu yang penting. Kan? Jangan lupa pagi Aidilfitri, sebelum pagi Aidilfitri, settlekan zakat dulu. Settlekan zakat fitrah.
Kan? Dan siapa nak bayar zakat pendapatan, zakat harta pun, bayar bulan Ramadan terbaik. Sebab gandaan 70 kali ganda untuk benda yang wajib atas kita. Pahala sunat pula menyamai pahala fardu. Kan? Kalau kita buat ibadah-ibadah sunat. So jangan kita lepaskan. Buat. Saya tak bayar zakat fitrah ni awal sangat. Tak thrill. Saya bayar sebelum solat sunat Aidilfitri. Jangan melainkan kita confident ataupun bapa mentua kita amil. Bolehlah kau tahan ni. Bah nanti dulu nak bayar zakat tu. Bolehlah. Buatnya terlajak nanti. Dah tak pasal-pasal aja. Siapa yang bayar selepas solat sunat Aidilfitri, dia hanya dapat pahala sedekah saja. Kalau sampai katalah dia terlelap, kan ramai orang pergi pasar malam yang malam Syawal tu, kononnya nak pergi beli barang murah, seluar jin terjual 3 helai 2 sen. Contohlah. Sampaikan dia nak buang harga macam tu sekali lah, contohlah kan dia nak tunggu. Jadi dia balik rumah lambat, pukul 6 pagi dekat kat pukul 6 pun sampai rumah. Tak apalah, tidur sekejap lah, sempat ni, terlelap, jaga-jaga dah maghrib. Contoh, melepasi maghrib hukumnya berdosa tapi tetap wajib bayar zakat. Ada satu hamba Allah tanya saya, Ustaz nak tanya sikit lah. Kalau saya kampung saya Johor, saya kerja Putrajaya. So mana yang afdal? Saya bayar zakat saya kat Putrajaya ke atau Johor? Saya cakap, tengok mana kita bekerja lah. Bayarlah kat Putrajaya. Tak boleh ke nak bayar kat Johor? Tadi kau tanya aku afdal kan? Macam itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin Allah sekalian, itulah dia kan yang boleh kita kongsikan. Kadang orang ni nak beraya. Jangan lupa pagi raya, jangan lupa. Apa pagi raya? Mandi sunat Aidilfitri, jangan lupa. Kan? Kemudian mandikan anak-anak kita. Mana yang kita boleh mandikan? Memandikan anak. Lepas tu mandikan isteri tak? Ya, takut lain. Aku dah apa lagi? Malam tu bertakbir sampai pagi. Bertakbir sampai pagi. Kemudian bersedekah bulan Ramadan. Mak, Alung dah masuk dah duit raya, mak. Cepat ni kau masuk kan? Ustaz Samsul cakap itu bulan puasa, pahala dah lagi besar. Oh iya ke? Habis pagi raya dapat lagi tak? Tu susah tu. Aduh, payah tu. Jadi bayar 900 je. Lagi 100 masuk pagi raya. Jadi makna kata, banyak benda amalan. Lagi satu lagi, kita disunatkan makan sedikit dahulu. Paling tidak 3 biji buah tamar ikut sunnah sebelum pergi solat sunat Aidilfitri. Kenapa? Sebab nak membezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Berbeza dengan pagi Aidil Adha. Pagi Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi solat sunat Aidil Adha. Balik nanti baru makan. Nah, tu ramai yang tak tahu, kena beritahu lah. Jadi makan. Kadang-kadang ada yang cakap, makan lemang je. Taklah, makan buah tamar. Alah, zaman Nabi lu mana ada lemang. Jangan cakap macam tu. Kita sebenarnya kalau selagi boleh kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi itu dia. Jadi ini tak puasa tapi nak raya. Maksud tak puasa bukannya kita puasa, tak. Maksudnya adalah adakah kita benar-benar berpuasa, maka melayakkan kita berhari raya. Dan Nabi pesan juga, bila pagi raya, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tidak semestinya beli baru. Kalau mampu beli, beli. Kalau tak mampu, pakailah mana yang elok lagi, yang cantik, yang baru, nampak baru, pakai je. Jangan kita membazir. Sebab membazir bersaudara dengan pun tahu. Bab syaitan ni cepat jawab. Betul lah. Jadi makna kata jangan kita salah konsep. Kadang-kadang kita membazir. Ada orang sanggup berhutang. Hutang apa? Hutang beli telefon, hutang beli kereta. Sebab nak biar dia nampak balik kampung tu dia nampak mewah. Jangan kerja macam tu. Tak perlu. Kan saya kata tadi, dunia semua tu. Kan? Kejarlah akhirat tu yang paling penting. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan bagi sebahagian saja, dan akhirat takkan ada satu bahagian pun untuknya. Baca surah Asyura ayat yang ke-20. Jadi baik kita kejar akhirat. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Rugilah kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Ada apa-apa nak tanya?
Tak ada. Okeylah. Kalau nak tanya personal kan waktu ambil gambar kan boleh, tak ada masalah dah. Ambil gambar kan boleh tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan semua hadirin sekalian dan isteri. Saya ada dua soalan Ustaz. Satu tu tadi Ustaz disebut tentang jaga lisan, yang jaga telinga, pasal mengumpat semua tu kan. Kadang-kadang kita ada kawan ataupun rakan sekerja yang sorry Ustaz, tetapkan. Okey. Okey, rakan sekerja yang okey. Kadang-kadang dia ada macam sesi luahan perasaan macam tu. Kalau dia rasa macam dia rasa geram ke, katalah Minah dia rasa geram dekat Adi. Lepas tu dia datang jumpa Syamsul, dia meluahkan perasaan. Jadi macam tu kita macam mana tu? Adakah dia kira sebagai dia mengumpat ataupun kita berkira pun kita dengar benda yang negatif? Okey. Satu lagi adalah tentang perut. Kadang-kadang sekarang kita ada banyak tempat yang restoran yang ada yang serve alkohol. Tapi kita nampak ramai juga orang Islam yang makan di situ sebab dia ada tempat lain untuk alkohol tu, tapi dalam satu tempat yang sama lah. Tu kira macam mana Ustaz? Itu je lah saya punya soalan. Okey. Terima kasih banyak. Pertama, inna a'malu bin niat. Mana kalau bab orang bercerita akan perasaan ya Allahu Akbar. Dah terperanjat pula aku dah. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ni minta nasihat. Dia ada dua peranan kat situ. Pertama, orang yang nak menyampaikan, satu orang yang mendengar. Sekarang ni dia, aku nak tanya pandangan kau, apa pandangan kau? Ini niat dia apa? Niat dia bukan nak menyebarkan keburukan. Apa pandangan kau? Puan Nurul kan? Puan Nurul lagi. Puan Nurul kan dia marah-marah aku. Aku rasa dia tak suka kat aku lah. Aku rasa. Tapi aku rasa macam silap lah aku kerja kat sini. Contoh. Jadi, sebagai orang yang mendengar, kita anggap dia hanya bukan nak memburukkan Puan Nurul. Tapi dia nak meluahkan hati dia. Niat dia adalah perasaan dia. Betul tak dia rasa macam tu? Jadi sebagai orang yang mendengar, peranan orang mendengar tadi, dia kena nasihat. Tak adalah, Puan Nurul memang macam tu. Dia kalau marah, dia marah. Betul buat kerja, profesional. Tapi kau jumpa kan, mesti okey. Tak saya cuba tunjuk muka kau depan dia. Pergilah. Mesti okey. Sebab kadang-kadang peranan kita ni penting ni. Orang yang mendengar ni. Jangan, dia memang macam tu, kau tak tahu ke? Memang semua orang dia tak suka. Dengan kau dia tak suka. Pasal kau ni dah lama aku dengar dah. Wah, itu menambahkan lagi. Jangan kita buat macam tu. Walaupun ada benda yang tak belok kita pernah dengar pasal seseorang, jangan kita sebut. Tapi kita tetap cakap yang positif. Tak adalah. Jangan risaulah. Kau biasa kerja memang macam ni. Engkau baru kena sikit, aku kena lagi teruk. Biasalah ni. Tapi yang penting kita kerja. Kita tahu. Dia marah kita tu sebab kerja. Bukan sebab benda lain. Jadi itu penting. Tapi kalau memburukkan ni dia lain. Kau tahu tak? Ni aku nak cerita engkau. Ya Allah, aku memang tak boleh belah betul benda ni. Pasal apa? Siapa tu? Adakah patut dia buat macam ni? Itu bukan luahan perasaan. Itu memang nak memburukkan orang lain. Jadi itu yang tak boleh. Kita tahu tu sebab kata inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kita tak tahu niat orang, tapi kalau cara dia bercakap tu kita boleh tahu. Jap. Kau ni tujuan kau cerita dengan aku ni untuk apa ni? Orang yang mendengar kena cakap tu. Kau apa? Kau nak buruk orang jangan. Kalau kau nak share dengan aku something, kau nak tanya pandangan, aku boleh bagi pandangan. Macam saya lah, berapa ramai orang yang nak bercerai-berai datang jumpa saya. Ada yang suami diam-diam dah kahwin dengan seorang janda tu, pergi kahwin dekat Thailand. Lepas tu balik ke Malaysia, lepas tu buat macam tak ada apa-apa,
Lepas tu dia luar, dia paksa isteri dia terima. Lepas tu terus suka buat penggiliran. Minggu ni rumah ni, minggu depan rumah ni. Dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Jadi dia mengadu kat saya. Saya panggil suami dia sekali. Saya katalah, saya bagilah advice. Dia mengadu bukan sebab dia mengadu atas dasar dia nak burukkan suami dia. Dia nak minta apa yang patut dia lakukan. Saya kata panggil suami dia. Ada satu orang nak jumpa saya. Isu dia berat sikit. Memang berat. Saya tak nak cerita lah. Benda tu mengaibkan lah. Sebab isu suami dia. Suami dia perbuatan daripada dia. Jadi masa dia berbincang dengan saya tu, dekat pejabat, maknanya kita dengar dia punya pandangan tu sikit, saya kata nanti dulu. Saya kena kumpulkan sahabat-sahabat saya. Jadi dia bercerita dekat siapa tau? Dekat saya, Tuan Haji Izzuddin, kaunselor yang pernah jadi kaunselor sekarang dia kaunselor di Jabatan Belia dan Kementerian Belia Sukan. Lepas tu seorang lagi, Ustaz Norazman Ahmad, kaunselor daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kami bertiga dengan masalah dia. Sebab masalah dia memang berat. Perbuatan suami itu memang tak masuk akal lah. Jadi itu saya nak dengar pandangan profesional lagi dua orang. Jadi saya tak nak nanti, takut saya rasa saya tak berkemampuan nak bagi nasihat tu sendirian. Jadi itu tujuan dia. Kita kena faham betul-betul. Apa niat dia, apa matlamat dia. Tapi kalau orang tu cerita, kata tak, ni ada cerita best ni. Kita dah tahu lah. Kalau cerita best tu, maknanya dia bukan nak apa. Kalau cerita best apa? Aku dengar bonus dah confirm lah untuk kementerian kita. Tu tak apa lah. Kan? Aku dengar KPT je dapat. Dan dia minta jangan cerita dengan orang. Oh, ya ke berapa? Aku dengar dalam 2 bulan gaji, tolak 2. Macam tu lah. Okey. Macam tu lah. Jadi tak ada lah macam tu. Contoh. Jadi makna kata tu niat pertama tu pertama niat. Yang kedua, bila cerita tadi tentang perut tadi. Kalau kita nampak benda tu seakal, kalau anda kata memang dah nak mati sangat, memang tak ada tempat lain kau nak makan, kau makanlah kat situ. Tu cerita dia. Tapi kalau ada pilihan, jangan pergi. Tu saja. Sebab dia menghinakan kau. Saya pernah sekali, ni bukan cerita bulan puasa, hari raya. Ini jamuan yang diadakan oleh Majlis Peguam Malaysia, Malaysian Bar Council Negeri Sembilan. Ada sekali tu dia buat majlis. Makan-makan, orang Melayu Islam ada, tiba-tiba ada seorang penyanyi yang seksi-seksi jugalah. Saya tak nak sebut lah penyanyi Melayu tapi tak sedar diri seksi. Menyanyi tuntang-tuntang, dia pergi dekat setiap meja. Dekat meja tu pap dia duduk dekat peha lelaki tu. La ilaha illallah, ini kalau duduk kat aku ni mau muka depan keluar ni kan. Jadi meja-meja bulat macam ni, dia pergi dia menyanyi sini pergi nyanyi. Abang alah sporting lah sikit nyanyi tu kan. Jadi itu tak tu saya dah mula dah ni, mana aku nak lagi ni. Lepas tu rupa-rupanya saya tengok tiba-tiba ada beberapa orang yang bukan non-muslim ambil minuman keras letak kat meja, rupanya dekat luar siapa yang non-muslim boleh ambil kat luar bawa masuk dalam. Saya langsung cepat tinggalkan. Saya tak tunggu dah, saya tinggalkan majlis tu. Simpelnya. Walaupun kita dah bayar. Kalaupun kita dah bayar, terus bungkus keluar. Pada saya macam tu je. Tak usah tunggu lagi, buat apa lagi? Kan? Sebelum kita memang tak makan, tapi menjauhinya tu jauh lebih baik. Menjauhi tu jauh lebih baik. Banyak lagi tempat lain. Kalau ada tom yum tu ada. Apa masalah? Kan? Ya, tapi itulah Ustaz, kita nak booking table dah. Kita dah duduk lah. Makanan pun ambil. Kita dah makan dah. Dah telan dah. Macam tu tinggal balik je lah. Macam mana kau nak makan? Kan, contohlah. Ni maksudnya kita sedar pada awal. Kita kena cakap lah. Biarlah kita bayangkan, kita katalah kita dah bayar RM500 untuk buffet Ramadan tu. RM500 kita dah bayar. Tapi disebabkan ni perkara ni, kita keluar, Allah akan bagi ganjaran untuk kita atas perbuatan kita meninggalkan. Yakin dah. Wallahu alam. Okay. Next. Satu lagi soalan. Okay. Tekan tu. Tarik ke atas. Tak dia punya tu. Saya ada satu soalan. Bagi seseorang perempuan untuk 10 malam yang terakhir, sekiranya mereka datang bulan, bagaimana cara untuk menuntut 10 malam terakhir dari malam dan adakah cara atau amalan yang boleh Ustaz share kepada kami? Terima kasih.
Sebelum sampai 10 malam yang terakhir tu, dia ada satu pil tau. Dekat Jabatan Farmasi. Tak ada lah, saja je. Tak ada. Bila untuk perempuan yang datang bulan, macam saya sebut tadi lah, buat kebaikan banyak-banyak. Buat kebaikan banyak-banyak. Antaranya macam tadi lah, kita masak, kita bagi. Beli yang murah je, mihun. Malam ni mihun goreng jantan, maknanya ada telur. Hantar ke rumah anak yatim. Malam besok masak mi goreng kasar. Lepas tu malam besok tak ni. Kemudian pergi singgah. Lagi satu lagi tukar duit. Tukar duit awal-awal bukannya nak bagi untuk kaya nanti. Masa bulan puasa ni dah start dah agih-agihan bagi dekat orang. Antara benda yang kita boleh buat. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Okey. Saya sebut benda basic yang paling tidak untuk orang yang paling malas lah. Dia tahajud tak nak, sedekah apa pun tak nak. Paling tidak. Sebab dikatakan malam Al-Qadar itu bermula daripada selepas maghrib sampai sebelum sahur. Paling tidak jaga solat maghrib, solat isyak, tarawih, witir dan sahur. Untuk yang mana yang Allah bagi cuti ABC, paling tidak kita masak sahur ataupun siapkan makanan sahur, niat kerana Allah. Kemah rumah, kita cuci rumah sebab biar rumah kita dalam Ramadan ni elok, niat kerana Allah. An-nazafatu minal iman pun juga benda baik. Transfer duit RM1 kat masjid ni, RM1 kat surau ni, RM1 kat surau ni, itu pun juga ada merupakan satu bentuk kebaikan yang kita boleh buat. Telefon, mak sihat ke? Mak, ada apa-apa mak nak ke? Mak cakap lah. Mak kita telefon, cakap benda-benda yang baik kat mak kita, pun sedekah. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh saya dengan Cik Muhammad Nawar, kan, kita orang berdua dengan seorang lagi, siapa nama abang cameraman kita ni? Siapa nama? Zack. Abang Zack dengan Cik Nawar dengan saya, kami bertiga tubuhkan satu persatuan. Kami nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Putrajaya. Kami fokus, anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal je. Contohlah, fokus betul-betul ni. Kami lantik Cik Muhammad Nawar selaku presiden tetap. Contoh. Jadi, benda tu benda baik sebab bantu ibu tunggal. Benda baik. Diizinkan oleh Allah kalau caranya betul. Iaitu kami bagi hampa sampai ramai-ramai pergi. Ramai-ramai kita orang pergi, kita sampaikan bantuan. Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tapi kalau terlupa niat kerana Allah, kita hanya niat dapat selfie best ni. Dapat bergambar bahawa orang tahu aku keluar dengan Samsung Debat. Contohlah. Kita mungkin dapat pahala tapi tidak sebanyak pahala ibadah yang kita nak tu. Ataupun tengah bagi-bagi bantuan, sampai rumah ibu tunggal yang last tu, tiba-tiba Zack bagi tahu, Cik Nawar, Samsung Debat, rumah ibu tunggal yang last ni you all tak payah pergi. Saya cover. Wah, apa hal? Saya pun bincang dengan Cik Nawar. Apa hal Cik Nawar? Tak tahu. Kami pun intai daripada kejauhan. Rupa-rupanya ibu tunggal yang last ni bukan kaleng-kaleng. Mukanya lala, Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi. Jadi caranya tak diizinkan oleh Allah, mendatangkan fitnah dan sebagainya, itu tak boleh. Contoh, ambil satu contoh lagi, Robin Hood. Robin Hood, katalah Robin Hood masuk Islam, namanya Robin bin Hood. Kita tahu Robin Hood kan dia tolong orang susah. Benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, baguslah. Tapi kaedah dia mencuri pada orang kaya, Islam tak benarkan. Jadi makna kata, itu yang kita tak faham kadang tentang ibadah umum. Terlalu banyak benda baik kita boleh buat. Hello mak cakap, mak ada apa masalah, ada apa-apa mak nak ke? Itulah. Cakap je mak beritahu je Along ni, cakap. Itulah mak tengok Cik Gayah kau, kat sebelah rumah tu. Dia tak pakai dah cakap menjorit tu. Cakap menjorit, dia masak air tu. Masak air tu. Dia pakak pula banyak terbakar air dapur tu kan. Tak terong air dah masak. Habis macam mana mak? Itulah yang dia dah pakai yang tokan-tokan tori panas, tokan-tokan tori sojuk tu. Tahu tak? Janganlah sebut jenama dia. Dia tak taja ceramah kita hari ni. Sebut mesin air sudahlah. Macam itulah. Jadi tak apa mak tunggu nanti Alung belikan. Lepas tu hantar. Kau beli cash ke ni? Tak adalah bayar berbulan mak. Mak okey tak? Okey, makasih tau. Nampak? Itu pun bentuk sedekah yang kadang-kadang kita tak sedar pun.
Kita tolong top upkan untuk mak kita. Sedekah. Kan kita pakai lain, mak pakai top up. Kan. Lepas tu beli baju raya. Baju yang cantik, kita postkan dah awal-awal hantar ke rumah mak kita. Okey tak mak suka nak? Suka. Nanti kita pakai sama mak pagi raya. Keriangan tu. Benda-benda baik yang kita boleh buat. Contoh dalam program hari ni. Kan, program hari ni. Kan kita nampak tu kan. Bagi keriangan tu, dapat kotak-kotak kecil tu. Aku yakin kurma dalam tu kan? Ya ke tak? Apa dia? Cookies. Yalah. Kebetulan macam tak tahu Samsul Debat pun suka cookies. Macam tak ada je untuk aku. Saja. Yang dapat tu Puspanita je ustaz. Tak adalah. Maksudnya macam itulah. Maknanya kita bagi benda tu nampak simple. Kenapa bagi bulan Ramadan? Sebab bila kita bagi banyak keriangannya. Dan macam mana disebutkan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka kita akan dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Kalau kurang orang tu tak nak. Nah, aku sedekah kau dah agak-agak lah. Aku ni dah lah semayang pun tak berapa sangat. Itu pun kau nak ambil pahala aku ke? Memang macam tu kan. Tapi tak, sebenarnya tak mengurangkan pahala orang tu sedikit pun. Benda baik lagi apa? Balik rumah, kita suapkan makan dekat anak kita. Itu pun pahala sedekah. Bulan lain kita suapkan anak, memang pahala sedekah. Apatah lagi kita suap tu di bulan Ramadan, lagi besar pahala sedekah. Suap anak, anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak mak mentua, suap. Laki kau lah, siapa lagi? Ya Allah tanya, anak mak mentua siapa? Yang suapkan dia, betul. Kan macam beratur kan, beratur pancekat. Beratur pancekat kan, kita nak pancekat. Panjangnya. Yang suara rumah, dah lah lambat ni. Kak, meh ni kak, meh, depan, meh. Bagi dia depan. Memang tak akan dapat yang kau kalau beratur macam tu. Bagi dia kat depan. Sebab dia nak cepat. Sebab orang perempuan memang stres bila balik kerja. Tengok kat Putrajaya ni, Allah. Dekat traffic light tu bawa kereta. Dagu atas steering. Punya rapat nak dipeluknya dashboard tu. Bodoh traffic light ni. Traffic light tu bodoh. Tiba-tiba dia marah traffic light tu, la ilaha Allah. Tapi itulah kan, traffic light. Tapi bagus Putrajaya ni, dia kita orang rasa tak adil dekat jalan-jalan yang lain. Dekat Putrajaya boleh je. Belok kiri jika tiada kenderaan. Kenapa Putrajaya boleh? Kita orang heran tu. Kan. Contohlah. Jadi mana kata tu antara benda baik. Apa lagi benda baik kita boleh buat? Membahagiakan keluarga kita. Deep tak? Membahagiakan keluarga kita tu juga satu bentuk sedekah. Menggembirakan dengan masakan kegemaran. Abang, saya masakkan lauk kegemaran abang untuk sahur dan juga berbuka. Sahur esok tu telur sak kicap. Malam tu telur dadah. Telur setolur-tolur. Naik hanyir mulut lelaki dah. Tak apalah, dah tu kegemaran suami dia. Kan, okey? Alright. Dan satu lagi zakat yang saya nak pesan juga, zakat tolong bayar. Zakat tolong bayar. Terutama, dan satu lagi pada siapa yang tinggal puasa, tolong kira. Pergi jumpa dengan pusat zakat ni wilayah ke apa semua, tolong kira kan. Kalau betul dulu ada yang kita sengaja tinggal. Masa tu memanglah kita dah balik, tapi kita campurkan kawan. Ke mana tahu? Lepas tu leka je, sebab setiap tahun dia akan berganda, ganda, dia ada kiraan dia. Dia dah ada sistem tau. Kita masuk je, bila kita balik apa semua, tatap, dia akan keluarkan berapa jumlah kena bayar. Kalau kita sihat walafiat, kita kena ganti puasa dan kita kena bayar fidyah tu. Okey. Lepas tu ada yang tanya saya, Ustaz, seronok sangat ke kalau puasa di Tanah Suci? Of course lah. Dapat pergi dekat Tanah Suci dan suasana dia punya panas dia macam. Cuma walaupun dia panas, tapi dia panas berangin. Dia tak macam kat negara kita lah. Baru-baru ni saya pergi masa bulan Syakban tu memang dah mula panas lah. Tapi tidaklah sepanas macam Malaysia ni. Maksudnya dari segi panas tu, dia panas, kita panas lembap, dia sana panas kering dan berangin. Dia lain lah. Memang ramai sangat. Sebab orang Arab memang dia dah masuk Rejab, Syakban, dia memang ramai.
Sebab dia memang dah excited dah nak Ramadan ni. Dia beribadah bersungguh-sungguh. Dia dah siap dah, ni baju untuk tarawih, ini slipper untuk tarawih, ini kurma terbaik untuk buka puasa bulan Ramadan nanti. Orang Arab masuk Rejab memang dah terbayang dah Ramadan. Macam kita lagi jauh lah. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh daripada orang Arab tu kan. Kita lagi advance. Okey. Jadi tak apalah, nanti kadang kalau ada soalan lain ni bolehlah jumpa saya personal, saya ada kat sini insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya ucap terima kasih banyak atas kesudian sebab konolah sebab saya bagi masa sikitlah, sebab saya tahu ambil gambar kan dah setengah jam. Kan. Hari tu saya teringat Datin Seri saya bergambar, masa tu saya ceramah di Rompin. Bergambar tu saya duduk, ada satu line lagi kat belakang makcik-makcik tu nak sangat ambil gambar dengan Samsul Debat bergambar. Tengah bergambar, seorang makcik tu bersuara, free size dia. Saya pun pandang tu. Semua orang pandang tu, apalah free size lah kak. Alah yang macam ni itulah tu freestyle kata. Tapi dia confident, itu penting. Dia confident. Free size dia kan macam tu kan dia pun. Aduh, hai sabarlah. Tak apalah. Lepas ni rasanya tular lah tu free size kan. Jadi Datin Seri ucap terima kasih banyak ya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik KPT ni menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman. Kalau ada masa nanti garang, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kat luar sana, ke kat belakang kan? Oh kat belakang tu ada meja ajaib. Meja ajaib tu minta maaf hari ni saya tak boleh bawa kuih semprit air tangan mak saya. Kebanyakan kementerian dah rasa dan dia orang order. Kan saya tak jamin lah kalau nak cuba order boleh lah semprit kampung mak saya tekan satu-satu. Jadi saya tak boleh nak bawa sebab mak saya dah marah. Nanti dulu ada tak habis order orang dia tak habis lagi. Mak saya marah saya.